Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah dapat kita bertemu untuk video pada pertama kali berkaitan dengan cara kita nak belajar membaca Al-Quran. Maka pada video kali ini kita akan mempelajari daripada satu kitab yang diberi nama kitab Fathur Rahman. Fathur Rahman. Fathu maknanya pembukaan, Ar-Rahman bagi memahami kalam Ar-Rahman lah. Kalam Ar-Rahman ni maknanya Al-Quran lah. Fi ta'limi kalimatil Quran, pada pelajaran berkaitan dengan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Jadi buku ini dibuat untuk siapa? Pengarang ni buat li atfal, untuk anak-anak, wal ummiyin, untuk orang yang buta huruf, maknanya orang yang tak reti baca Quran langsung lah. Wal a'ajim, untuk orang-orang ajam. Orang ajam ni maknanya apa? Iaitu untuk orang kita lah, maknanya orang yang bukan Arab, yang tidak mengenal alif bata, macam tu. So ini satu buku yang baik lah untuk kita, insyaAllah. Jadi untuk pertemuan kali pertama pada video ini, kita akan terus mengenali kepada 29 huruf. Jadi kita lihat pada muka surat yang kelima. Ni muka surat yang kelima, nombor kosong ni. Okey. Jadi muka surat kelima ini dia tulis atas tu huruful hija'i. Maknanya huruf-huruf hijaiyah lah. Jadi dalam Arab ada huruf hijaiyah yang sebanyak 29 huruf. 29 huruf lah. Cuma di buku kita ini huruf ya diulang 2 kali lah. Maka tolak ya lah. Begitu Di sini ada 5, 10, 15, 20, 25. Kemudian tolak 1, maka 29 huruf lah. Makanya, kalau kita mengenali 29 huruf ini, insyaAllah kita boleh membaca Al-Quran dengan baik. Baik, jadi kita mulakan video ini dengan mengenali ini adalah huruf alif lah. Alif huruf alif. Jadi huruf alif ini, dia hanya dimulai pada awal surah sajalah. Alif, lam, mim. Begitu saja. Tapi tempat-tempat lain dia tidak dibaca. Dia difungsikan sebagai huruf mat lah, huruf panjang. Tapi tak apa, tak payah pening-pening. So kita kenal ini adalah alif. Ataupun nama dia disebut dalam Arab adalah alifun. Alif. Okey. Jadi bila kita nak sebut tu, pastikan dia pakai F dekat belakang tu. Dia pakai F lah. Jangan sebut pakai B kan. Ramai orang sebut pakai B. Alif salah. Dia alif. Kemudian huruf hamzah. Jadi huruf hamzah ini, dia macam huruf alif jugalah. Cuma huruf hamzah ni, dia ada 2 fungsi lah. Okey, ketika mati, ketika sukun, dia berbunyi seperti huruf K. Okey. Ketika berbaris, dia berbunyi seperti A ataupun I ataupun U. Okey, A, I, U lah. Nanti kita akan belajarlah pada baris nanti tu. Cuma kita kenal yang ini saja dulu. Kemudian huruf seterusnya adalah huruf ba'un. Ab. Ba. Ab. Kita dapatkan bibir atas dan bawah. Okey, kita dapatkan bibir atas dan bawah. Kemudian nanti kita boleh menyebut dengan huruf ba. Okey. Ba. Okey, ba'un, ba. Jadi huruf ba ini seumpama huruf B lah. Seumpama huruf B. Okey. Seumpama huruf B begitu. Baik. Kemudian huruf ta, ta'un, ta. Jadi hujung lidah kita pergi kepada gusi atas. Disebut at, kemudian ta. Ta, at, ta, at. Huruf ta ini seumpama huruf T di dalam bahasa Melayu. Seumpama huruf T. Ini anda kena catat semua yang saya bagi ni. Nanti untuk kelak-kelak akan datang dia berfungsi nanti ni cara kita nak baca. Huruf ta seperti huruf T lah.
Kemudian huruf sa, saun, sa. As-sa. Okay. Jadi huruf sa ini, cara kita nak sebut dia, kita keluarkan sedikit hujung lidah, melepasi daripada gigi atas dan bawah lah. Macam nak digigit tapi tak digigit lah. Huruf sa ni, as-sa. Dia seumpama huruf S lah. Seumpama huruf S. Begitu. Kemudian huruf jim. Tengah lidah kita angkat. Tengah lidah kita angkat. Aja. Huruf jimun. Okay. Jimun. Aja. Huruf jim ini seumpama huruf J lah. Seumpama huruf J begitu. Kemudian huruf haun. Ha. Ha. Ini kita kosongkan saja lidah kita. Turun ke bawah. Kita tekan semudah saja. Ha. Aha. Aha. Begitu. Jadi huruf H ini seumpama huruf H lah. Dalam keadaan yang ringan. Begitu. Huruf H dalam keadaan yang ringan. Kemudian huruf Kha. Kha'un Kha. Jadi ketika kita sebut huruf Kha ini, dia seakan-akan berlaga sedikit. Dia mengenai ketekak kita. Seakan-akan macam nak buang kahak lah kata orang Melayu kan. Tapi bersifat keluar anginnya. Akha. Akha. Dia macam ada O dekat belakang tu. Kha kan. Akha. Dia bukan kha salah. Kha. Jadi huruf kha sini, dia seumpama macam kita sebut dia huruf K dengan H lah. Okay. Tapi di hujung dia macam ada O sikit. Kha. Kha begitu. Kemudian dalun dal. Okay. Dal. Ini hujung lidah. Okay. Kita sentuh kepada gusi atas lah. Sama macam dal tadi, sama macam huruf ta tadi. Dalun dal. Okay, dal. Jadi huruf dal ini seumpama macam huruf D lah. Seumpama macam huruf D begitu. Kemudian huruf zalun, huruf zal. Ini macam huruf sa. Ketika kita sebutkan dia, okay, lidah kita keluar daripada hujung gigi atas dan bawah. Za gitu. Azza. Azza. Dia macam nak gigit tapi tak gigit lah. Dia lepas. Letakkan lidah di luar daripada gigi atas dan bawah. Kemudian baru kita sebut. Azza. Azza. Jadi huruf zal ini seumpama huruf Z. Seumpama huruf Z begitu. Kemudian huruf Ra. Okay, huruf Ra. Ra'un Ra. Huruf Ra ini kita lengkupkan lidah kita. Hujung lidah dilengkupkan naik ke atas lah. Ra begitu. Dia seumpama macam ada O. Ra begitu kan. Jadi kalau huruf Ra ini dalam bahasa Melayu kita umpamakan dia sebagai huruf R lah. Huruf R. Okay. Ra begitu. Jangan dia munculkan mulut. Ra. Salah. Ra. Ra. Ingat roti. Ingat roti. Jangan sebut rati. Ramai orang sebut ra. Salah. Dia ra. Kemudian huruf zai. Huruf zai ini gigi kita atas bawah kita rapatkan. Kemudian kita sebut huruf zai. Azza. Jadi ketika kita sebut huruf zai, dia seumpama macam bunyi lebah lah. Azza. Huruf zai ini dia macam Melayu macam Z jugalah. Macam Z jugalah. Macam huruf zal tadi. Tapi dia tak keluarkan lidah daripada gigi. Kalau yang ni kena keluar lidah daripada gigi. Yang ni tak payah. Huruf zai tak payah. Kemudian huruf sin. Sinun sin. Cara nak sebut dia sama juga macam huruf zai. Rapatkan gigi atas bawah. Kita tekan sedikit. Assa. Assa. Begitu sin. Assa. Jadi huruf sin ini seumpama huruf S lah. Macam sa jugalah tadi. Huruf S. Okay. Huruf S. Kemudian huruf shin. Huruf shin, tengah lidah kita angkat naik ke atas. Jadi shinun. Asya. Jangan muncung. Asya. Asya. Jangan muncung. Kita nak asya. Asya. Tengah lidah kita naikkan ke atas langit-langit. Dia akan menghasilkan wujud shin lah. Seperti macam ada orang bersin lah. Bersin. Ash. Ash. Gitu. So huruf shin ini seumpama huruf S dan Y. Okay. S dan Y. A'udzu billahi minash. Nampak S dan Y bunyinya. Kemudian huruf sad. Ini sad sama macam zai dengan sin.
itu kita rapatkan gigi atas dan bawah. Okey, rapatkan gigi atas dan bawah. Kemudian ada tekanan sedikit angin di dalam mulut. As-sa, As-sa. Jadi seakan-akan ada bunyi O lah. Tapi kita tak muncung lah. Sa, As-sa. Jadi sad ini seumpama huruf S lah. Tapi dalam bentuk yang tebal sedikit. Dalam bentuk yang tebal kita kata sini. Tebal. Kalau huruf sin tadi. Okey. Kalau sin dia nipis. Ini sad ini S dia dalam bentuk yang tebal lah. As-sa. Kalau sin as-sa. Kalau sad as-sa gitu. Kemudian huruf dad dadun dad. Huruf dad ini lidah kita. Okey, ini lidah kita. Makhrajnya sepanjang tepi ni. Sepanjang tepi ni. Okey, sepanjang tepi ni. Maka tak payah kita herut-herutkan mulut kita. Kita just angkat naik ke atas kena kepada geraham atas kanan dan kiri. Okey. Al-dha. Al-dha. Dia seakan-akan ada bunyi O jugalah. Al-dha gitu. Al-dha gitu. Jadi dad di sini seumpama huruf D lah. Tapi dalam yang bentuk tebal lah. Dalam bentuk tebal. Dia berbeza dengan dal. Dal tadi dalam bentuk nipis. Ini dalam bentuk D yang tebal. Al-dha gitu. Walal-dha. Walal-dha. Jangan walad-dha. Walad-dha. Salah. Walal-dha gitu. Okey. Kemudian huruf ta'un ta. Huruf ta dia sama makhraj dengan ta dan dal. Iaitu hujung lidah kita. Okey. Kita sentuh kepada gusi atas lah. Sentuh kepada gusi atas. Jadi dia ada bunyi tebal sedikit. Al-ta. Dia ada bunyi O sedikit. Al-ta. Tapi tak, jangan muncung. Jangan muncung. Jadi huruf ta sini dia seakan-akan huruf T. Seakan-akan huruf T tapi dalam bentuk yang agak tebal lah. Al-ta gitu. Al-ta tapi dalam keadaan tebal. Kemudian huruf za. Huruf za ini dia cara sebut macam tha dengan za dengan za. Sama ni. Sebab tu dia colour kuning kat sini kan. Jadi kenapa? Dia lidah perlu dikeluarkan sedikit daripada gigi atas lah. Daripada gigi atas. Tapi tidak keluar banyak seperti huruf tha dan huruf zal. Huruf za ni dia keluar sedikit hujung saja, sangat sikit lah. Dan kenapa colour biru ni Ustaz kan? Dia ada colour biru, colour biru, colour biru, colour biru, colour biru, colour biru. Jadi huruf biru ini bermaksud huruf isti'la lah, huruf yang agak tebal, huruf yang agak berat. Ataupun kita kata dalam sifat tajwid, huruf yang apabila kita sebutkan dia, pangkal lidah kita akan naik ke atas. Jadi kita sebut Allah, Allah, Allah. Gitu. Jadi dia macam huruf Z juga. Macam huruf Z juga. Tapi dalam keadaan yang agak tebal. Beza Zai yang Z ini nipis. Zal yang Z ini nipis. Cuma Zal dengan Zai, bezanya Zal kena keluar lidah. Zai tak payah keluar lidah. Za keluar lidah tapi tebal. Nampak tak? Gitu. Jadi dia za ini dalam keadaan yang kita kata agak tebal sedikit lah. Begitu. Kemudian huruf ainun. Ain. Jadi ini kita tekankan sedikit di bahagian kerongkong kita. Bahagian tengah. Yang kedua. Jadi kita akan menghasilkan bunyi ain lah. Ain. Kita. Ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Bukan itu adalah sengau ain. Jadi huruf ain ni dia macam A lah. Macam A. Ataupun I. Ataupun U lah. Begitu. Pasal nanti dia boleh baris bawah dari depan dari atas. I. Au. Begitu. Okay. Macam itulah lebih kurang. Okay. Kemudian huruf ghainun. Ghain. Ghain. Huruf ghain ini dia macam huruf kha tadi, makhrajnya berdekatan, okey. Sama makhrajnya. Kemudian dia seakan-akan ada bunyi macam kekahak tapi kita telan ke dalam. Gha gitu. Al-gha, gha. Kalau kha, kahaknya nak keluar kha. Kha. Kalau ghain, gha. Gha dia telan ke dalam sifatnya. Okey. Huruf gha ini seumpama seperti apa kalau dalam Melayu kita kata G dengan H lah.
G dengan H begitu. Kemudian huruf fa, faun fa. Huruf fa seumpama huruf F dalam Melayu kita lah, huruf fa. Jadi jangan sebut pakai P. Ramai orang sebut pa, dia tutup mulut kan. Pa pakai P. Ini adalah salah. Dia pakai F fa. Affa. Affa. Cara nak sebut dia, kita tenggelamkan gigi kacip kita. Bahagian atas tenggelamkan separuh. Affa. Affa. Jangan tutup mulut. Apa. Salah. Affa. Affa. Begitu. Kemudian huruf qaf. Qafun. Qaf. Qafun. Aqqa. Huruf qaf. Ketika menyebut dia, lidah, pangkal lidah, kena sedikit pada nak tekak lah. Aqqa. Jadi dia lebih kepada nak tenggelam ke dalam. Aqqa. Gitu. Aqqa. Gitu. Dia seumpama apa ni, kalau huruf qaf dalam Melayu kita kata huruf Q lah. Q. Dia baca pun ada bunyi O sikit belakang. Aqqa. Qa. Dengan Aqqa. Aqqa. Dia bunyi O tapi tak muncung lah. Kemudian huruf kaf. Kafun. Kaf. Okey. Di sini kita kata dia macam huruf K. Tapi dalam keadaan yang ringan sedikit lah. Beza dengan qaf tadi. Q tebal. Sini kaf ini K kan. Kanu. Ka. Ini keadaan yang agak ringan. Kemudian huruf lam. Lamun lam. Jadi kita punya lidah kita nak sebut lam ini lidah. Okey. Kita sebut bahagian sini ni. Bahagian sisi ni. Di bahagian sisi ni. Okey, sentuh kepada gigi taring atas. Alla. Kita angkat saja. Alla gitu. Okey. Huruf lam ini seumpama seperti huruf L lah. Huruf L kan. Huruf L. Dia apa kita kata? Mudah nak sebut lah. Gitu okey. La. Alla. Kemudian huruf mimun, mim. Okey, katup mulut atas dan bawah atau katup bibir. Mimun, mim. Okey. Senang lah. Dia seumpama huruf M. Huruf mim ni macam huruf M gitu. Kemudian huruf nun. Huruf nun ini dia sama macam lam. Bahagian sini juga ni. Bahagian tepi lidah ni kita angkat aja. Angkat je lidah ni atas. Anna, naninu, anna. Itu cuma dia ada dengung sedikit lah. Kita pula tu perbahasan yang lain. So, nun sini seumpama macam huruf N. Gitu, huruf N. Kemudian haun, ha. Ini kita tekan sedikit di pangkal kerongkong. Berdekatan dengan hamzah sama. Okay. Haun. Dia seakan-akan huruf H. Okay. Seakan-akan huruf H. Tapi dalam keadaan ni agak tebal sedikit daripada huruf H lah. H ini kita kata H-nya agak ringan. Kalau H di sini agak tebal sedikit. Tapi tidak sampai ke dada. Tak apalah. Itu nanti boleh dipraktis dengan ustaz atau ustazah masing-masing. Cuma dia huruf H sini adalah huruf yang paling lemah di dalam bahasa Arab. Huruf paling lemah sekali. Lepas tu ada tekanan sedikit. Jadi dibaca jangan sampai ke dada lah. Kemudian huruf wawun. Waw. Okey, waw. Ketika nak sebut huruf waw ini, kita muncungkan sedikit dia. Muncung depan, atas bawah, macam nak cium tu. Wow. Okey. Jadi waw ini seumpama apa? W. Seumpama huruf W. Wow. Kemudian huruf ya. Ya ini tengah lidah. Ini samalah dua-dua ni. Okey. Tengah lidah diangkat naik ke atas. Ada tekanan sedikit. Ayya. Gitu. So, ini dalam Quran akan ada dua ya. Satu ya ada titik bawah. Satu lagi ya tak ada titik. Tapi sebenarnya dua-dua ya ni sama saja. Dia sama saja. Ya. Okey. Huruf ya ini seumpama apa? Huruf Y. Okey. Huruf Y. Gitu. Okey. Jadi, lengkaplah 29 huruf kalau ikut kat sini. 30 lah termasuk ya dua kali ni. 29 lah kita kata. Okey. Jadi 29 huruf yang kita belajar ini secara ringkas, cara penggunaannya kalau dialih dalam bahasa Melayu. Jadi kita nak dapat agakkan dulu. Macam mana nak sebut nanti dalam bahasa Melayu. Itu yang paling mudah lah. Jadi saya harap dengan video kali ini,
dapat memberi kefahaman sedikit kepada anda yang menontonnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan anda untuk membaca kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, Allahu a'lam.